Assalamualaikum dan hai semua. Jumpa lagi dalam video modul Diamond bahagian kedua. Baik, dalam modul Diamond bahagian 2, kita akan mempelajari operasi asas tolak. Baik, seperti yang cikgu maklumkan pada video yang pertama, iaitu modul Diamond bahagian 1, iaitu operasi asas tambah, kita masih menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah petak 20. Sebelum ini, dalam video yang pertama, modul Diamond bahagian 1, kita sudah mahir menjawab operasi asas tambah dengan menggunakan petak 20. Beri perhatian, fokus supaya kita betul-betul menguasai operasi asas tolak. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. 9 tolak 4 sama dengan berapa? Baik, sediakan petak 20. Tulis dalam bentuk lazim supaya kamu dapat lihat tempat yang betul. Nombor yang terlibat dalam penolakan, kita letakkan di tempat yang betul. Seperti ini. 9 berada di tempat sa. Tolak 4 juga berada di tempat sa. Jadi kita tulis seperti ini. 9 tempat sa, tempat yang betul. Tolak 4 juga di tempat sa, bermaksud 4 di bawah digit 9. Sama dengan, baik sekarang 9 tolak 4. Cari nombor 9 di petak, bulatkan nombor 9 tolak 4. Ini perbezaannya dalam kaedah petak 20 semasa operasi asas tambah. Semasa operasi asas tambah kita langkah ke hadapan kerana konsep nombor bertambah semakin besar. Tetapi dalam operasi asas tolak, konsep tolak nombor semakin mengurang, nombor semakin kecil, semakin berkurang. Bermaksud kita tak boleh langkah ke hadapan dah seperti operasi tambah. Kita kena langkah ke belakang. Boleh faham tak? Konsepnya tolak, dia akan berkuranglah nombor tersebut bila ditolak. Baik, jadi 9 tolak 4 bermaksud 4 langkah ke belakang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Di mana langkah yang terakhir berhenti pada nombor 5. Jadi itulah jawapannya. Senang kan? Jadi kita tulis di bahagian ruang jawapan di tempat sa 5. 9 tolak 4 sama dengan 5. Sangat mudah. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. 59 tolak 32 sama dengan berapa? Sediakan petak 20. Susun dalam bentuk lazim seperti berikut mengikut nilai tempat yang betul. 5 plus 9, 9 berada di tempat sa, 50. Jadi 5 di tempat 10. 59 tolak 32, 32. Jadi 3 di tempat 10, 2 di tempat sa. Sama dengan, baik kita selesaikan di tempat sa terlebih dahulu. Di 9 tolak 2, cari nombor 9 di petak, bulatkan nombor 9. Tolak 2 bermaksud 2 langkah ke belakang. 1 langkah, 2 langkah. Di mana nombor langkah yang terakhir berhenti? Pada nombor 7. Jadi 7 lah jawapannya. Tulis di tempat sa di bahagian bawah. 7. Baik, seterusnya setelah selesai di tempat sa, kita selesaikan pula di tempat 10. Baik, kita lihat di tempat 10 ada nombor 5 tolak 3. Jadi kita lihat, cari nombor 5 di petak, bulatkan nombor 5. Tolak 3 bermaksud 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3 langkah. Di mana langkah yang terakhir berhenti pada nombor berapa? Nombor 2. Itulah jawapannya. Jadi 59 tolak 32 sama dengan 27. Baik, mudah kan? Baik, kita teruskan pada soalan yang ketiga. 64 tolak 36 sama dengan berapa? Sediakan bentuk lazim. 64 tolak 36 dalam ruang tempat yang betul. 64. 64. 4 di tempat sa, 6 di tempat 10. Baik, tolak 36, 36. 3 di tempat 10, 6 di tempat sa. Baik, sama dengan, baik, kita selesaikan di tempat sa dahulu. Baik, sekarang di tempat sa ada 4 di bahagian atas. Nombor yang di bahagian atas kena tolak nombor di bahagian bawah. Jangan terbalikkan. Baik, 4 di atas bermaksud 4 tolak 6. Bukan 6 tolak 4. Jadi 4 tolak 6, nombor di atas tolak nombor di bawah. Jadi 4 tolak 6. 4, kalau kita lihat pada petak, sini nombor 4. Sini nombor 6. 4 lebih kecil daripada 6. Jadi 4 tak mampu, tak boleh
tak berupaya untuk nak tolak 6. Kerana 6 lebih besar daripada 4. Jadi dia tak ada upaya, tak cukup sebenarnya untuk nak tolak 6. Jadi apa yang perlu kita buat? 4 dah tak boleh nak tolak 6. Dia kena minta bantuan pada tempat puluh. Baik, sekarang kita tengok tempat puluh. Tempat puluh di sebelah dia ada digit 6. Jadi ada 6. Dia bagi satu saja. Satu yang dia beri ialah 10. Faham? Satu yang dia beri kepada tempat sa ialah 10. Bermaksud 50 bagi 1 pada tempat sa, dia tinggal 5. Baik, dia tinggal 5. Sekarang tempat sa dapat 1. 1 tu 10. Sekarang tempat sa dah dapat 10. 10. Yang di tempat sa memang dah ada 4. Jadi 4 dan 10 menjadi 14. Dia faham? Itu konsep dia. Baik, sekarang apabila 4 sudah jadi 14, kerana dapat 10 daripada tempat puluh, okay, dan ada 4 yang asal tempat sa, 4 dan 10 menjadi 14. Sekarang 14 barulah cukup untuk tolak dengan 6 di bawahnya. Jadi kita cari nombor 14 di peta, bulatkan 14, tolak 6, 6 langkah ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Di mana langkah yang terakhir berhenti pada nombor 8. Jadi itulah jawapannya, tulis di tempat sa di bahagian bawah. Baik, selesai tempat sa, kita pergi ke tempat puluh pula. Baik, sekarang kita lihat di tempat puluh, dah jadi, yang ada di tempat puluh tadi asal 6, dah tinggal 5, 50 tolak 3. Jadi 50 tolak 30 sebenarnya. Sekarang kita ambil 5, cari nombor 5 di peta, bulatkan 5 tolak 3. Bermaksud 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. 3 langkah. Baik, di mana langkah yang terakhir berhenti? Pada nombor 2. Itulah jawapannya, dan tulis di tempat puluh di bahagian jawapan di bawah 2. Bermaksud jawapan yang kita dapat ialah 28. Jadi 64 tolak 36 sama dengan 28. Senang ke susah? Senang. Betul, senang. Seterusnya kita teruskan soalan yang lebih mencabar sedikit. Okay, soalan 4 melibatkan tempat ratus. 804 tolak 29 sama dengan berapa? Rujuk petak 20. Sediakan tempat untuk kita buat susun nombor dalam bentuk lazim. Seperti ini. Tempat 10, ratus. Baik, kita tengok nombor yang terlibat 804. 8 di tempat ratus, tempat puluhnya sifar dan tempat sa 4. Jadi kita tulis 4 di tempat sa, sifar di tempat puluh, 8 di tempat ratus. Tolak 29. 29, 29. 2 di tempat puluh, 9 di tempat sa. Tulis 9 di tempat sa, 2 di tempat puluh. Sama dengan. Baik, sekarang seperti tadi kita selesaikan dahulu di tempat sa. Baik, tempat sa ada digit 49. 4, nombor 4 tolak 9. Nombor yang di atas tolak yang bawah, bukan bawah tolak di atas. Jadi 4 tolak 9. 4, kita tengok pada peta, 4 tolak 9. 4 kecil daripada 9, kurang daripada 9. Jadi dia tak boleh tolak 9. Dia tak cukup untuk tolak 9 kerana 9 lebih besar dari 4. Maksud apa yang perlu 4 buat? 4 perlu minta pada tempat puluh 10 seperti tadi. Tetapi lihat pada tempat puluh ada sifar. Tak boleh, tak ada, tak cukup pun nak bagi 1 pada tempat sa. Jadi apa perlu puluh buat? Tempat puluh buat. Jadi disebabkan dia tak cukup, dia nak tolong tempat sa. Okey, macam mana dia nak tolong? Dia tolong tempat sa untuk mintakan pula pada tempat ratus. Tengok tempat ratus ada 8. Okey, tempat ratus ada 8. Jadi tempat ratus ada 800. Jadi barulah boleh beri ada nilai nombor, ada nilai kat situ. Jadi 8 beri 100 kepada puluh dulu, bukan pada sa. Yang minta pada tempat ratus ialah tempat puluh, bukan tempat sa ya. Jadi ratus bagi pada puluh dulu. Okey, asalnya 800 dibagi 100 kepada tempat puluh. 100 ni nak bagi tempat puluh. Jadi tempat ratus dah bagi 1 tempat puluh, dia tinggal 7. Dia tinggal 7. Jadi ni 1 dah bagi tempat puluh. Sekarang puluh tadi asalnya sifar tak ada nilai, dia dapat 100, bukan 10, sebab dia ambil daripada tempat ratus, yang ambil 1 tu nilai dia 100.
Jadi 100 bermaksud bila masuk tempat puluh kita nak cakap puluh, bermaksud kita tengok 100 tu sama dengan 10 puluh. Macam mana cikgu cakap macam tu? Okey, kita tengok 10 puluh. Okey. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Selepas 90, 100, betul? Selepas 90, 100. 90, 100. 100 sama dengan 90, 10, puluh. Faham? Jadi bermaksud 100 sama dengan 10 puluh. Dalam tempat puluh, 10 tu ada 10 kali. Faham? 10 tu ada 10. Jadi sama dengan 100. Boleh faham? Jadi dia ambil tadi daripada tempat ratus, dia ambil 100 bawa tempat puluh. Jadi asalnya tempat puluh sifar dia dapat 10 puluh. Iaitu sama dengan 100 yang dia ambil daripada tempat ratus. Baik, itu 10 puluh. Baik, jadi asalnya puluh tadi tolong mintakan untuk tempat sah kan. Jadi 10 tu dia akan beri 1 kepada tempat sah. Okey, sekarang 10 puluh tadi dia akan bagi 1 puluh kepada sah. Okey, sekarang dia ada 10 puluh tempat puluh, bagi 1 tempat sah dia tinggal 9, tempat puluh tinggal 9. Baik, sekarang 1 ni bagi kat siapa? Bagi kat tempat sah. 1 ni nilai dia 10. Baik, sekarang 10 bagi ke tempat sah. Tempat sah memang ada 4, 10 dan 4 bermaksud 14 di tempat sah. Sekarang tempat sah dah ada 14. Barulah cukup untuk tolak 9. Sekarang cari 14 di petak, bulatkan. Tolak 9, 9 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langkah. Baik, berhenti. Yang terakhir, langkah yang terakhir berhenti pada nombor 5. Itulah jawapannya dan tulis di tempat sah jawapannya 5 di bahagian bawah. Selesai tempat sah, kita selesaikan pula di tempat puluh. Tempat puluh ada digit 9 tolak 2. Baik, cari nombor 9 di petak, bulatkan nombor 9. Tolak 2 bermaksud 2 langkah ke belakang. 1, 2, cukup 2 langkah. Baik, 2 langkah je. Okey, baik, jadi berapa? Di mana langkah yang terakhir dia berhenti? Di pada nombor 7. Itulah jawapannya, 7. Baik, sekarang selesai dah tempat puluh. Kita pergi ke tempat ratus. Baik, tempat ratus ada digit 7. 7 tolak, tiada apa-apa yang nak ditolak. Tiada digit, tiada nombor. Jadi bermaksud 7 kekalkan 7 daripada ruang jawab. Jawapan. Okey, jadi dapatlah 700 juga. Jadi maka 804 tolak 29 sama dengan 775. Baik, cikgu harap kamu jelas dan kamu perlu banyak lagi latihan. Boleh klik pada link petak 20 untuk cetakan dan boleh di laminate untuk penggunaan yang berulang kali. Buat latihan sebanyak yang boleh supaya kamu betul-betul mahir untuk operasi tolak. Kita akan jumpa pula video modul diamond bahagian yang ketiga iaitu operasi asas darab. Baik, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum dan Mathematics is so much fun with Diamond Module.